بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani Bukit Kuala Lumpur. Almarhum Sultan Azlan Shah, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang membawa kehebatan juga dalam bidang sukan, dan malam ini Agenda Awani cuba melihatnya dalam perspektif di mana peranan pemimpin seperti Almarhum Sultan dalam memberikan kepada rakyat suatu kepimpinan dalam aspek penyatuan, kesepaduan dan sebagainya. Dan oleh itu saya berterima kasih kepada Prof. Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Barudin, Pengarah Institut Kajian Etnik ataupun KITA, sebagai sekretariat bersama untuk Majlis Konsultasi Perpaduan Nasional. Dalam konteks itu, suatu yang kita masih cita-citakan perpaduan itu, tapi ada contoh kepimpinan yang memberikan ruang kepada perkara ini berlaku. Oleh itu saya nak meminta mungkin Prof. Ulung bukan saja melihatnya dalam aspek Institut Kajian Etnik dan juga Majlis Konsultasi, tetapi juga dahulu sejak era ATMA dahulu, di mana melihat kepada warisan yang kita ada sekarang ini dan bibit-bibit yang boleh kita tarik keluar yang membuka ruang kepada kesepaduan dan akhirnya kita harap penyatuan nasional. Prof. Assalamualaikum. Saya dapati perbincangan ataupun kedudukan Sultan-Sultan Melayu dalam penubuhan negara Malaysia ini sangat penting kerana melalui persetujuan mereka maka Persekutuan Tanah Melayu itu diwujudkan pada 1948 melalui perjanjian persekutuan yang sebelumnya terpisah-pisah, iaitu antara kawasan negeri-negeri bersekutu dan negeri tak bersekutu. Jadi apabila kesultanan ini semua termasuk negara selat, negeri-negeri selat, maka tertubuhlah apa yang akhirnya menjadi Melaya ataupun Semenanjung Malaysia dan kemudiannya Malaysia. Jadi simbol kepada Malaysia atau Melaya ini dahulu adalah di mercunya adalah yang di-Pertuan Agong, Raja. Dan kita pun dinamakan kerajaan Raja berperlembagaan, constitutional monarchy. Jadi sangat penting menjadi payung kepada undang-undang atau peraturan yang sangat berguna untuk kita semua untuk jadi rujukan, iaitu perlembagaan itu sendiri. Dan ini menarik kerana almarhum Sultan Azlan itu adalah hakim besar, ya, yang Lord President, yang sendirinya mentafsir, tugasnya lah mentafsir dan menimbang apakah keberkesanan pelaksanaan berbagai aspek perlembagaan, bukan hanya dalam aspek jenayah, tetapi juga dalam aspek keadilan antara negeri dan pusat, antara orang perseorangan dan persekutuan dan sebagainya. Jadi ini simbol yang paling penting pada kita. Prof, kalau kita lihat sejak warisan yang Prof sebutkan itu 1948, malah sebelum itu, di mana peranan penting pemimpin adalah untuk memastikan ketenteraman dan juga rakyat jelata itu boleh hidup bersama misalnya. Dan dalam konteks itu apabila timbul apa yang mungkin secara politik ini gelar sebagai krisis perlembagaan Perak tahun 2008 dan sebagainya itu,
maka mungkin pemimpin yang paling sesuai berada di situ untuk memberikan imbangan itu. Almarhum Sultan Azlan melihat pada perkara itu dan tidak pernah timbul isu di mana beliau tidak boleh menerima mana-mana pihak kerana yang beliau terima adalah undang-undang dan keluhuran undang-undang itu misalnya. Sebenarnya krisis di Perak itu menarik tidaknya dari 3 segi lah. Pertamanya dari segi kedudukan Sultan itu sendiri dan bagaimana baginda telah mentafsir undang-undang tubuh negeri Perak. Undang-undang tubuh itu maksudnya apa? Maksudnya undang-undang yang berasaskan kepada kedaulatan Sultan. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kedaulatan Sultan yang berpunca daripada 5 perkara tradisional yang dikatakan oleh Tun Salih Abbas dahulu. Kemudian yang kedua ialah bagaimana dalam negara moden ini terbentuknya Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri. Itu satu elemen yang penting. Yang ketiga yang tidak tersebut dan disebut selalu di Perak atau di mana-mana negeri ialah elemen adat. Kerana kita tahu bahawa Sultan menjaga adat dan agama Islam. Tapi kita tahu 90% fokus terhadap peranan ini adalah pada agama Islam. Kita jarang membincangkan adat kerana kita tahu bahawa di sini yang mengamalkan Islam itulah di kalangan orang Melayu yang ada adatnya sendiri. Jadi ada kontradiksi sedikit dalam konteks itu. Kita lebihkan Islam itu sehingga kita lupakan bahawa adat itu sebenarnya yang mendukung ataupun Islam itu. Prof, waktu rehat dahulu, apabila kembali nanti mungkin kita boleh kembangkan sikit diskusi tentang adat itu dan bagaimana peranannya yang penting. Kerana mungkin ramai yang berfikir tentang penyatuan. Memandang adat itu mungkin tidak memandangnya ataupun jika memandangnya ia sebagai lebih pada faktor yang mungkin dilihat menghalang bukannya membawa ke arah penyatuan. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton Agenda Awani dan saya ingin meminta kebijaksanaan Prof Ulong kerana kita bercakap tentang kebijaksanaan almarhum Sultan Azlan dalam mengemudi pimpinan negeri Perak itu melalui detik-detik yang begitu getir tahun 2008 misalnya. Bila kita sudah sampai untuk kita lihat pada lapisan adat yang tadi Prof Ulong katakan kerap dilihat sedikit berbanding dengan komponen-komponen lain yang ada dan mungkin pembawaan adat itu juga patut dilihat secara maksud yang tersurat dan tersirat itu kerana ia melambangkan sejak sekian lama cara turun-temurun yang telah pun disempurnakan untuk mencapai konsensus misalnya dan itu mungkin Prof boleh berikan contoh yang lebih mungkin membawa inspirasi kepada masyarakat kini. Sebenarnya bila kita bincangkan perkara berkait dengan adat ni kita terlalu sempit melihat beberapa tindakan pakaian, itu adat yang berbentuk materialistik. Sebenarnya adat ini terkandung dan tersirat di dalamnya adalah buah fikiran. Adat istiadat, adat resam. Jadi banyak aspek dalam adat ini. Bukan sekadar mesti pakai baju Melayu, ini adat. Kerana saya dapati bahawa tiap-tiap negeri itu dengan sultannya ada adatnya yang berselainan. Kita tengok cara mengendalikan jenazah. Di Negeri Sembilan lain, di Perak lain. Dulu kita tengok di Johor pun lain. Jadi apa artinya ini? Artinya ialah tiap-tiap sultan atau kesultanan itu telah membina adatnya sendiri yang berkurun puncanya. Dan kemudian yang kita harus lihat adalah bagaimana ia digarapkan dengan konteks moderniti. Di Johor, sejarah moderniti itu jauh lebih awal daripada negeri-negeri lain. Itu sebabnya cara Johor itu bergerak dan bertindak sangat lain. Jadi saya lihat dalam konteks itu di negeri-negeri lain pun begitu juga. Kita dapati di negeri Kelantan yang dulunya Kedah hampir dengan negeri-negeri yang sekarang ini kita kenal Siam atau Petani, lain lagi. Jadi saya kira apa yang kita lihat dalam adat yang kita lupakan ialah kita tak dapat nak pisahkan lah. Bila kita kata tentang adat istiadat dan juga Islam dan adat, Islam itu sekarang menjadi
menduduki tempat yang sangat penting, sehingga adat di mana Islam itu datang dan termasuk di dalamnya atau embedded dalam adat itu sudah dilupakan dan hanya tinggal lapisan-lapisan yang dapat dilihat secara visual. Jadi itu kita rugi kita. Tapi penjelmaan adat itu ataupun kita permudahkan dengan istilah tradisional. Ini juga menjadi masalah. Kerana bila kita sebut tradisional itu, we traditionalizes, maknanya kita pinggirkan. Istilah tradisional itu membawa pengertian ianya dipinggirkan. Jadi adat itu dipinggirkan. Jadi sekarang oleh kerana adanya Islamic economy, ada sukuk, ada bank Islam. Jadi Islam yang dulunya dianggap sebagai marginal sudah datang ke mainstream atau arus perdana. Bilakah adat ini nak menjadi arus perdana? Bila ada mangkat sultan, bila musim hari raya, adat itu timbul. So moments of adat. Sedangkan adat itulah yang menjadi mendasari, yang membuatkan Melayu itu berbeza dengan orang Islam lain di dunia ini. Dalam konteks itu, Prof, kalau kita pahami dan telusuri peranan raja berperlembagaan itu, bukan hanya mungkin kita harus menafsirnya dalam konteks apa yang tertera dalam perlembagaan dan undang-undang tubuh, tapi juga corak amalan dan cara pemimpin bergaul dengan komuniti itu dan mendapatkan pandangan dan menggerakkan pentadbiran itu juga. Maknanya susunan perlakuan itu juga bukan saja susunan undang-undang, tapi susunan atau cara yang digarapkan daripada adat misalnya. Sebenarnya dari satu peringkat kita boleh mengatakan ada beberapa ciri yang generik. Generik itu artinya di mana-mana kesultanan itu ada dengan dastarnya, dengan nobatnya. Ini ciri-ciri generik yang kita dapat lihat yang menjelma depan kita yang kita katakan adat istiadat itu. Tetapi yang lebih penting sekali ialah setiap kesultanan itu, setiap waktu wujudnya kesultanan itu untuk setiap negeri itu adalah penjelmaan pribadi sultan itu sendiri. Ini kita tak dapat elakkan. Kalau Sultan Allahyarham ataupun almarhum Sultan Perak ini, kita dapati beliau seorang pakar undang-undang, seorang hakim. Jadi cara beliau mentadbir, melihat, mentafsir lain daripada seorang yang tidak pernah terlatih dalam bidang undang-undang menjadi sultan. Jadi ini menarik. Saya tidak mahu bandingkan kerana ada banyak perbezaan kita bandingkan dengan tiap-tiap negeri Melayu itu dan kepelbagaian latar belakang sultan-sultan ini. Jadi pengaruh peribadi setiap sultan itu sangat penting kita perhatikan untuk melihat bagaimana ketahanan adat itu dapat dijelmakan melalui pribadi beliau sendiri. Ini yang kita harus perhatikan dalam adat istiadat dan adat resam Melayu itu. Itu Prof yang saya mungkin kita pergi untuk waktu rehat yang terakhir. Tapi apabila kembali, saya nak minta mungkin sisipan Prof dan Prof Terbabit dalam laporan untuk dialog perpaduan itu. Di mana mungkin kita boleh lihat kepada konsultasi dan kita boleh dapat dan dengar apakah suara akar umbi. Tapi apa pun yang dicapai itu perlu ada kepimimpinannya. Dan kepimpinan seperti yang telah ditunjukkan oleh almarhum itu jelas sama ada di dalam mempertegakkan undang-undang untuk hak semua orang ataupun kepimpinannya di padang di dalam sukan yang tidak mengenal perbezaan, tapi itulah penyatuannya. Dan bagaimana ini akan dilihat dalam laporan dialog perpaduan itu, kerana ia bukan tentang apa yang menjarakkan, mendekatkan, tapi mungkin cara untuk mempraktikkannya itu juga tentunya telah disuarakan atau mungkin akan disuarakan. Itu kita bincangkan selepas ini. Sesuai untuk melihat kepada jasa besar almarhum Sultan Azlan Shah yang dalam sama ada pemerintahan, aspek penghakiman ataupun sukan misalnya,
dan Astro Awani sejak pagi tadi dengan laporan khas dan sebagainya, pelbagai individu mewakili pelbagai kelompok masyarakat, kaum, agama dan sebagainya, ada yang terus menyatakan bahawa Sultan Azlan adalah idola mereka, dan ini antara elemen yang pada pendapat saya perlu dilihat dalam apa pun usaha untuk menuju ke arah konsultansi kepada perpaduan nasional dalam konteks itu. Tapi mungkin kita boleh minta melihat ke depan sedikit, kerana masih lagi laporan itu di kalangan pakar-pakar, tetapi kerana orang kuatnya ada bersama kita malam ini, mungkin Prof boleh kongsikan sikit aspek. Mungkin kita tahu ada banyak cerapan data dan analisis data dan sebagainya, tapi aspek praktikal nantinya itu pada makna data itu. Yang penting sekali saya beri perhatian ialah apakah sebenarnya suara rakyat itu. Kerana kita selalu gunakan istilah suara rakyat, suara akar umbi. Tapi pada saya yang lebih penting itu ialah 3 perkara. Pertamanya, kita hidup dalam satu sistem. Sistem itu nak panggil kapitalis ke ekonomi ke whatever kan. Yang keduanya, sistem itu hanya boleh bergerak kerana kita wujudkan institusi-institusi tertentu. Dan dalam konteks sistem dan institusi itulah kita berperi kelakuan. Kita ikut sama undang-undang ada, ataupun kita ikut adat resam, adat istiadat. Jadi saya dapati bila kita bincang tentang perpaduan di Malaysia ini, daripada apa yang dapat saya imbas pandangan dari dialog perpaduan itu ialah kritikan ataupun disebut berulang kali bahawa peranan ahli politik dan parti politik mengenai keadaan keadaan hubungan kaum di Malaysia. Jadi maknanya 2. Satu, mereka mengharapkan politik dan parti politik dan ahli politik memimpin mereka. Tapi dalam nafas yang sama mereka menyatakan kekecewaan kerana mereka ini patut memimpin dan tidak menghidupkan atau menggembar-gemburkan hal-hal etnik. Tapi mereka inilah yang dianggap mengemburkan hal-hal etnik. Sedangkan di bawah tidak dibincangkan hal ini. Jadi ini menarik pada saya. Kerana dulu pandangan ramai atau pandangan umum. Tapi bila kita mendengar suara-suara ini, kita ketahui bahawa mereka benar-benar percaya bahawa apa yang mereka harapkan daripada pimpinan itu mungkin tidak berapa dipenuhi. Itu sebabnya timbul wira-wira perpaduan. Kerana wira-wira itu menjadi apa? Menjadi role model atau contoh. Termasuk almarhum Baginda Sultan. Jadi kita mesti lihat konteks idola itu ialah dalam konteks keinginan rakyat atau orang ramai melihat siapa dia pemimpin kita, di kalangan pemimpin itu yang mendapat kita ikuti. Jadi dalam konteks perpaduan timbul soal bagaimana almarhum melibatkan diri dalam sukan hoki, dalam kepimpinan, dalam pentadbiran. Jadi ada kaitan dengan skop kepimpinan itu juga. Ini yang menarik apabila rakyat membincangkan peranan almarhum. Dan saya kira ini akan terus dibincangkan kerana kita tahu bahawa Sultan itu macam mana pun tetap menjadi simbol pribadi ataupun simbol kolektif rakyat Melayu dan bukan Melayu. Dalam konteks itu, 3 isu utama yang saya tengok dikeluarkan secara majoritinya dalam dialog perpaduan yang berlangsung itu, etnisiti, politik dan kepimpinan ataupun governance dan pendidikan. Di kedai kopi pun kalau kita tak buat cerapan ini, besar kemungkinan kalau kita tanya apa isunya, isu-isu ini juga keluar. Jadi kerana Prof Ulung pandai nak menghubungkan perkara ini, saya nak minta Prof Ulung hubungkan cerapan cakap-cakap kedai kopi yang merupakan institusi penting, kita pernah bincangkan ini dahulu, dengan cerapan seperti ini yang begitu kata orang putih exhaustive, mencakupi daripada Perlis sampai ke Sabah dan bersemuka sebagainya. Sebenarnya apa yang kita lakukan melalui dialog perpaduan ini ialah untuk mendengar secara langsung. Itu sebabnya kita panggil kegiatan ini ataupun apa yang usaha ini sebagai sanggar bicara. Kalau kita ikut Osman Awang punya kata-kata, ini adalah untuk orang ramai berbicara, meluahkan perasaan apa yang tersimpul di hati kalbu mereka. Sedangkan yang lain itu adalah tekaan.
Okey. Tekaan itu mungkin daripada kita pengalaman sendiri dan sebagainya. Tapi ini kita dengar sendiri, kita rakamkan, kita minitkan. Jadi tidak sukar untuk saya membuat sambungan itu ataupun kaitan itu kerana kalau kita buat survey di kedai mamak di mana-mana di Malaysia ni, tanyakan soalan yang sama, mereka akan jawab. Cuma masalah satu saja. Dalam Malaysia ni kita, itu sebabnya dalam dialog ni, sebelum orang tu masuk ke dewan untuk berdialog, kita berikan satu borang, kita bertanya 3 soalan. Soalan pertama, apa baiknya Malaysia ini? Kedua, apa tak baiknya atau kritikan negatif mengenai Malaysia, dan bagaimana ketiga, mencari penyelesaian. Kerana kita tidak pernah membincang apa yang baik mengenai Malaysia ini. Kita dah puas hati dengan apa yang kita puas hati, tapi kita akan hanya menyuarakan apa yang tak puas hati. Saya rasa ini tidak adil kepada negeri atau negara kita sendiri. Ini pola pemikiran rakyat kita. Bagaimana itu akan menjadi satu faktor utama dalam laporan yang bakal dikeluarkan nanti? Kerana memangnya tradisinya, malah dalam media pun, kalau anjing tu gigit orang tu biasalah Prof, tapi kalau orang tu gigitnya, maka itulah beritanya. Jadi kalau dah puas hati memang tak dikeluarkan, tapi yang tak puas hati itulah yang digembar-gemburkan. Tapi dari segi Malaysia, yang puas hati itu kita kena tahu. Kerana kita tahu apakah yang sebenarnya dipentingkan oleh masyarakat. Sehinggakan, ini yang penting pada saya lah, sehinggakan mereka tidak sanggup mengorbankan nyawa atau sanggup hanya untuk bertindak melalui mulut, bertikam lidah tetapi tidak berparangan. Kenapa? Kerana mereka tahu bahawa mereka sanggup bertikam lidah sahaja. Dalam konsep negara bangsa, 1 minit Prof. Sudah habis. Dalam konsep negara bangsa, kita tahu bahawa perkara-perkara penting yang dianggap berguna kepada masyarakat itu akan sekarang terbukti dinyatakan sendiri oleh rakyat, bukannya melalui anggapan atau tanggapan kita. Dan kalau itu yang tidak, penting. mereka akan terus melihat kepada kepimpinan wira-wira perpaduan, seperti dikatakan tadi. Dan mungkin sinopsisnya, cerapan bila boleh keluar? Sebenarnya kita beri 2 tahun. Jadi tetapi untuk yang awal ni kita akan melaporkan kepada Perdana Menteri untuk beliau melihat sendiri dan mendengar apa sebenarnya yang berlaku dalam 6 bulan yang terakhir ini. Terima kasih banyak Prof Ulong. Terima kasih banyak kepada anda telah menonton. Penting ya untuk kita tahu, bagi saya ini suatu usaha yang begitu meluas dan terangkum untuk melihat secara begitu sistematik, strategik dan saintifik sebenarnya tentang apakah tahap yang kita mahukan dan apakah suara akar umbi terhadap penyatuan nasional ini. Hantarkan pandangan anda sendiri. Ada pelbagai platform, Facebook, Instagram, Twitter, ataupun muat turun aplikasi Mudah Alih iOS dan Android Astro Awani. Anda boleh menonton agenda Awani ini secara langsung di gadget Mudah Alih anda. Sekian, selamat malam, jumpa lagi. Thank you so much.